Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan hari ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita akan ada dua isu yang menarik dan dua isu ini akan dikongsikan bersama dengan tetamu-tetamu yang berbeza dan sudah pastilah pastinya akan menarik perhatian anda yang sedang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Baiklah, untuk isu yang pertama ini kita memilih MOBIM memantap pelaksanaan co-curriculum sekolah. Dan kita ada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Hajah Nuraidah Nordin yang merupakan timbalan pengarah Sektor Sains dan Matematik di bahagian pembangunan co-curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Hajah, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat baik. ya? Ya, Alhamdulillah. Gembira dapat berjumpa dengan Hajah. Ya, betul. Sebenarnya. Saya pun rasa bangga dapat bersiaran dengan Tuan Syarkawi ini. Okey, kita nak bercakap tentang satu topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya. Tetapi bila kita sentuh tentang istilah MOBIM, M-O-B-I-M itu sendiri, barangkali ramai yang ingin tahu apa yang dimaksudkan dengan MOBIM itu sebenarnya, Jah. Baik, terima kasih Encik Syarkawi. MOBIM ini MOBIM, MOBIM, modul bimbingan. Dia sebenarnya akronim lah, MOBIM tu. Jadi modul bimbingan ni kepada guru. Maksudnya kita strategikkan kandungan pembelajaran kita tu di dalam modul ini, supaya dengan itu guru akan dapat idea macam mana nak melaksanakan sesuatu kandungan dalam kurikulum kita lah. Kalau tuan ingat satu masa dulu, masa pandemik kan, kita ada banyak bukan isu, cabaran disebabkan oleh pembelajaran itu tidak berlaku secara bersemuka. Ya, dia berlaku secara PDPR kita panggil kan, pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi pada masa itu guru tidak dapat mengajar secara aktiviti hands on dengan izin lah. Maksudnya biasanya kalau dekat sekolah cikgu akan buat aktiviti bersama murid, tapi disebabkan oleh PDPR ni maka dia belajar secara maya. Jadi kita dapati ada learning loss dekat situ dengan izin. Jadi dengan MOBIM ini kita dapat aturkan semula kandungan-kandungan tersebut supaya cikgu boleh melaksanakan dengan lebih tersusun. Menarik. Dan mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan pencerahan daripada Hajah sendirilah tentang mata pelajaran yang terlibat dengan program MOBIM pada tahun ini. Ya, betul. MOBIM ini untuk tahun 1 Cik Syarkawi. Tahun 1 4 mata pelajaran saja. Iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Tetapi untuk matematik dan sains ini KPM sediakan dalam 4 versi, 4 bahasa. Iaitu bahasa Melayu, sebab sekolah kebangsaan kita memang menggunakan bahasa Melayu lah sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Inggeris, sebab kita ada sekolah-sekolah yang mengikuti dual language program. Dual language program ni maksudnya sains dan matematik itu diajar dalam bahasa Inggeris. Maka kita sediakan versi bahasa Inggeris. Kemudian sains dan matematik juga ada dalam versi bahasa Cina. Sebab kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, di mana bahasa pengantar mereka ialah bahasa ibunda mereka. Dan satu lagi bahasa ialah bahasa Tamil. Sebab untuk murid-murid di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey. Barangkali ialah penting juga mungkin puan Hajah boleh terangkan jugalah tujuan MOBIM ini dihasilkan sebenarnya. Apa matlamat yang sebenar? Ya, betul. Macam yang saya sebut tadi, disebabkan oleh semasa PDPR ataupun semasa pandemik tersebut, maka MOBIM ini dia merupakan salah satu tindakan jangka pendek kita. Sebab bila kita kumpulkan maklumat ataupun data semasa pandemik, kita dapati ada maklumat yang kita peroleh itu menunjukkan bahawa kurikulum kita dikatakan berat. Kemudian guru tak cukup masa nak mengajar. Kemudian ada isu juga yang mengatakan tidak sesuai dengan aras kognitif ataupun umur murid. Jadi di dalam MOBIM ini kita sediakan aktiviti-aktiviti sebagai pencetus idea kepada guru, supaya guru boleh berkreatif ataupun boleh mengadaptasilah, mengolah aktiviti di dalam bidik darjah itu untuk mengajar sesuatu kandungan yang ada di dalam kurikulum kita. So, satu itu sebagai pencetus idea. Selain daripada itu, dalam MOBIM ni kita ada sediakan panduan-panduan, cadangan bahan-bahan yang boleh digunakan. Macam contohnya untuk matematik, kita ada gunakan pendekatan yang kita panggil konkret, pictorial dan abstrak.
Maksudnya guru nak mengajar tu menggunakan bahan maujud dahulu. Contohnya nak operasi tambah contohnya kan. Jadi operasi tambah ni sebelum murid boleh belajar operasi tambah, dia kena kenal nombor dulu. Dia kena tahu membilang dulu kan. Jadi bahan-bahan maujud ini dipanggil konkret lah. Kemudian bila mereka dah belajar contohnya nak menambah pen dengan pen, dapat bilangannya jadi lebih banyak, kita beralih kepada pictorial ataupun secara bergambar. Jadi selepas bergambar barulah kita pergi kepada abstrak, iaitu menulis 3 tambah 2 contohnya. Jadi pendekatan seperti ini kita susunkan di dalam MOBIM supaya cikgu dapat idea bagaimana untuk menyampaikan sesuatu kandungan tersebutlah. Selain daripada itu, untuk matematik, untuk sains pun dia ada pendekatan yang tersendiri. Untuk bahasa pun ada pendekatan dia tersendirilah. Saya tertarik hati, ini kita beralih sedikitlah daripada apa yang ingin kita ketahui. Bila Hadah sebut tentang pencetus idea kepada guru, apakah guru-guru yang sedia ada sekarang ini sudah pun bersedia sebenarnya dan diberi pendedahan untuk melaksanakan program MOBIM ini sebenarnya? Okey, alhamdulillah. Untuk makluman Cik Syarkawi dan juga rakan-rakan penonton di rumah, pada bulan Mac 2023 kita telah mula menyebarkan, kita panggil penataran lah, maksudnya latihan kepada guru tentang MOBIM ini. Okey. So apa yang kita dedahkan kepada guru ialah aktiviti-aktiviti tersebut, cadangan-cadangan dalam MOBIM dan juga lembaran-lembaran kerja yang ada di situ. Sebab dalam MOBIM ini kita masih menggunakan sumber sedia ada. Maksudnya buku teks masih buku teks yang sama, buku aktiviti pun yang sama. Jadi di bawah sesuatu tajuk kita nyatakan di situ muka surat berapa, halaman berapa di buku teks, halaman berapa di buku aktiviti. Tujuannya ialah bila guru mengolah aktiviti di dalam kelas tu, maka guru boleh minta murid rujuk buku teks sekian muka surat lah. Itu dari segi rujukannya. Kemudian kita juga berikan latihan kepada guru tentang pentaksiran. Sebab di dalam ni kita sediakan lembaran kerja. Okey, saya tunjuk sikitlah Cik Syarkawi. Okey, ini contoh lembaran kerja untuk matematik. Jadi melalui lembaran kerja ini, murid akan, guru boleh olah sama ada nak untuk murid yang asas ataupun ada beberapa lembaran lagi itu untuk murid yang pengukuhannya ataupun pengayaannya. Tapi apakah ianya selari dengan kurikulum standard sekolah kaedah ataupun KSSR semakan 2017? Ya, betul. Kandungan dalam MOBIM ni sama semua seperti di dalam kurikulum kita. Cuma kita susunkan dan kita letakkan anggaran waktu mengajar, berapa peruntukan waktu yang dianggarkan, diperlukan untuk menyampaikan sesuatu kandungan tersebut. Jadi bila kita petakan kandungan dengan anggaran peruntukan waktu tersebut, maka dia boleh mencukupi untuk setahun diajar kandungan tersebut. Dan ada beberapa pendekatan dalam ni yang kita buat secara integrasi. Maksudnya tajuk satu dengan tajuk dua yang mana boleh dilaksanakan dalam satu waktu pengajaran, maka kita susunkan di dalam ni. Menarik. Tapi soalnya sekarang, apakah kandungan dalam MOBIM ini dapat membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP? Ya. Oleh kerana kita susun ini dengan beberapa strategi, maka dia memang sangat membantu guru lah. Pertamanya ialah apabila untuk menangani tajuk-tajuk yang sukar contohnya sebab di dalam ni kita ada perkenalkan beberapa pendekatan untuk sesuatu tajuk tersebut. So yang kita sarankan di sini adalah cadangan kita, tetapi jika guru mempunyai idea yang lebih untuk mencuba kaedah-kaedah ataupun teknik yang lebih yang lain daripada itu, kita galakkan. Maksudnya cikgu boleh jadikan ia sebagai sumber inspirasi ataupun sumber ilham dia untuk berkreatif di dalam bilik darjah masing-masing lah. Dan kita perhatikan bahawa dia sangat membantu guru, terutamanya dari segi penyusunan kandungan dengan peruntukan waktu tadi. Bila kita sentuh tentang apa yang disebut oleh Hajah itu sendiri, kadang-kadang ialah yang menjadi persoalan sekarang ini bagaimana tentang pentaksiran itu sendiri. Apakah boleh guru membuat pentaksiran ketika melaksanakan MOBIM ni? Ya. Pentaksiran kita, Cik Syarkawi, di sekolah kita gunakan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni maksudnya guru mentaksir ni secara berterusan. Secara berterusan di dalam kelas sambil mengajar bila boleh mentaksir.
Jadi untuk mentaksir ni dia perlukan alat lah, perlukan instrumen. Jadi pentaksiran ni boleh berlaku melalui pemerhatian. Misalnya kalau saya tanya, macam Cik Syakawi tanya saya, Cik Syakawi pun boleh mentaksir sejauh mana keupayaan saya. Itu secara pemerhatian. Boleh juga secara lisan. Misalnya kita bertanya murid, bagaimana jika perkara ini berlaku? So, murid akan menjawab itu pun satu kaedah pentaksiran. Dan satu lagi kaedah ialah bertulis. Jadi di dalam ni kita sediakan lembaran kerja, yang contoh yang saya tunjuk tadi tu. Di dalam semua MOBIM ini, setiap mata pelajaran dia ada lembaran kerja dia. Jadi guru boleh menggunakan lembaran kerja ini untuk mentaksir secara formatif ataupun summative. Summative maksudnya mungkin dah selesai satu kumpulan, satu kelompok tajuk kandungan, maka dia boleh mentaksir. Jadi lembaran kerja yang kita sediakan di dalam MOBIM adalah contoh. Maksudnya guru boleh mengubah suai, mungkin nak meningkatkan sikit soalannya ataupun nak merendahkan sedikit bergantung kepada keupayaan murid. So itu menjadikan satu instrumen ataupun alat untuk mentaksir. So dia sangat membantu untuk pentaksiran bilik darjah. Tapi bagaimana dengan murid-murid itu sendiri? Apakah mereka boleh menerima sebenarnya modul ini sebenarnya? Okey, alhamdulillah. Untuk makluman Cik Syakawi dan rakan-rakan di rumah kan, selepas kita sebarkan pada bulan Mac, sehingga sekarang pada bulan Ogos baru ni semua sekolah telah menerima MOBIM. Sebab kita penyebaran ni berlaku secara 2 peringkat, Cik Syakawi. Kalau di kementerian kita panggil dia secara kasket lah. Kasket ni maksudnya daripada kementerian kepada jabatan negeri, pendidikan negeri, kemudian kepada daerah. Tapi untuk penyebaran MOBIM kita telah singkatkan sikit proses tersebut, iaitu daripada kementerian terus kepada daerah. Jadi daerah nanti dia terus kepada cikgu-cikgu di sekolah. Jadi apa yang kita aturkan ialah di daerah tersebut kita telah melantik 2 orang JUD ataupun jurulatih daerah. Jurulatih daerah ini terdiri daripada pembimbing di daerah masing-masing dan guru sendiri yang mengajar mata pelajaran ini. Jadi 2 atau 3 orang JUD ini akan menerima latihan daripada kementerian, daripada kita, dan mereka akan sebarkan pula di peringkat sekolah masing-masing lah. Jadi bila mereka sebarkan tersebut, maka kita bekalkan kepada mereka MOBIM buku ini secara maujudnya dan juga soft copy ataupun salinan lembut. Salinan lembut tu biasa kita upload di portal kita lah. Okey, saya tengok yalah ada 2-3 buku modul sebenarnya yang diletakkan di atas meja ni. Tadi pun Hajah tunjuk tentang modul bimbingan ataupun MOBIM untuk matematik tahun 1. Yang lain-lain tu mungkin boleh kita kongsi bersama je. Boleh. Okey, yang ini adalah sains. Untuk sains ni kita untuk tahun 1 kita tekankan kepada penerokaan dan didik hibur. Penerokaan ini maksudnya sains ni, Cik Syakawi, dia punya roh untuk belajar sains ni ialah secara inquiry. Maksudnya murid buat sesuatu dan mereka belajar melalui aktiviti tersebut. Jadi untuk tahun 1 contohnya macam ni kan. Kita nak ajar dia tentang anggota-anggota pada haiwan contohnya kan. Jadi dia sesuai dengan tahun 1 lah. Maksudnya mereka boleh melukis, sambil tu mereka melabelkan lah, meletakkan nama-namanya. Okey, so ini adalah sebahagian daripada lembaran kerja kita. Dan dari segi didik hibur pula, ada didik hibur kita ni berbentuk nyanyian. Maksudnya murid menyanyi macam haiwan tadi kan. Sambil menyanyi dalam lirik lagu tersebut adalah kandungan tentang haiwan tersebut. Selain daripada itu, didik hibur bentuk permainan. Macam kalau bahasa Inggeris kita panggil jigsaw puzzle. Maksudnya gambar tu kita potong-potong macam ni kan. Kita boleh potong, cikgu boleh potong, lepas tu minta murid susun semula. Okay. Macam jigsaw lah. Tapi jigsaw puzzle dia ialah untuk kandungan tersebut, tentang haiwan. Kemudian macam contohnya kita nak belajar bahan yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Biasanya kalau dekat sekolah cikgu akan guna span atau kain kan. Tapi untuk melibatkan murid dalam pembelajaran tersebut, di sini kita cadangkan guna kertas. Kertas tu lipat macam bunga, kemudian letak dalam satu bekas ada air. Bila kertas masuk dalam air, apa akan berlaku kan? So kertas bila masuk air dia akan serap air tersebut dan dia akan kembang. So di situ murid-murid, rupanya kertas ni menyerap air, dia kembang. Jadi di situ aktiviti penerokaan tersebutlah yang menjadikan pembelajaran itu menarik dan kita dapati maklum balas daripada guru-guru yang telah menggunakan ini nampaknya sangat positif. Dan mereka berharap untuk akan ada lagi MOBIM di tahun-tahun berikutnya. Untuk MOBIM bahasa Melayu ini pula apa yang mungkin akan memudahkan pelajar-pelajar dan mungkin akan menarik perhatian pelajar-pelajar sebenarnya. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini adalah kemahiran, dia berbeza sedikit dengan matematik dan sains lah. Sebab matematik dan sains dia berkaitan dengan
konten ataupun kandungan di samping kemahiran saintifik dan matematik tersebut. Tetapi untuk bahasa, sebab bahasa ni dia ada kemahiran berbahasa, kemahiran bertutur kan, kemahiran mendengar, menulis dan membaca. So di sini kita gunakan pendekatan kita panggil VAK, visual. Macam visual yang kita saksikan sekarang ini di TV. Ya betul. Dia ada visual, audio dan kinestetik. Di mana melibatkan murid perlu bertutur, perlu mendengar dan membuatkan perilakulah maksudnya aktivitinya tersebut. Selain daripada murid-murid, yang penting juga diberi perhatian di sini ialah ibu bapa sendiri. Macam mana mereka boleh MOBIM ini boleh digunakan oleh ibu bapa untuk membimbing pembelajaran anak-anak mereka di rumah? Ibu bapa sekarang sangat prihatin, Cik Syarkawi, betul sebab kita lihat dari masa PDPR tersebut kan, ibu bapa sangat membantu dan membimbing. Jadi MOBIM ini memang tujuannya untuk membimbing atau untuk memberi panduan kepada guru tetapi jika ibu bapa ingin membimbing anak-anak mereka di rumah, so saya fikir dia sangat juga membantu disebabkan oleh penyusunan kandungannya yang sangat teratur. Kita ada cadangan aktiviti, kita ada objektif pembelajaran, apa yang nak dicapai dan kemudian cadangan-cadangan bahan yang kita boleh gunakan dan kemudian lembaran kerja serta rujukan di halaman berapa buku teks ataupun buku aktiviti tersebut. Jadi jika ibu bapa guna MOBIM ini, maka mereka boleh membimbinglah anak-anak mereka di bawah tajuk-tajuk tertentu. Katakan cikgu beri latihan yang perlu dibuat di rumah. So kalau ibu bapa nak tahu lebih lanjut, mungkin mereka boleh lihat MOBIM inilah. Pada pandangan Hajah, apakah dengan adanya program ataupun modul bimbingan MOBIM ini sendiri, apakah ianya merupakan satu inisiatif KPM sendirilah untuk menangani tanggapan? Selama ini pun ada yang beranggapan bahawa ialah isu kurikulum itu begitu berat dan sebagainya. Jadi apakah komen daripada Hajah sendiri yang mungkin menggembirakan ibu bapa khususnya dan pelajar-pelajar sendiri? Betul. Dari segi isu-isu berkaitan dengan kurikulum berat dan sebagainya, MOBIM ini kita sediakan ruangan catatan, Syarkawi. So ada satu ruangan catatan, di situ dinyatakan limitasi ataupun hasrat sebenar tajuk tersebut. Mengapa perlu diajarlah. Untuk tahun 1 biasanya yang jadi isu pecahan. Tahun 1 lah pecahan. Jadi di situ kita ada tunjukkan untuk tajuk pecahan sebenarnya murid tahun 1 perlu capai apa. Untuk peringkat tahun 1 saja. Kemudian aktiviti yang bagaimana yang perlu dilaksanakan dengan murid. Pecahan untuk tahun 1 ni dia tak belajar lagi tambah tolak dalam pecahan. Dia cuma belajar separuh, suku, 3 suku, macam tu. Dan simulasi yang kita berikan ialah gelas. Kalau gelas penuh, dengan gelas airnya separuh. Gelas air penuh dengan gelas air separuh. Itu ialah konsep nak menunjukkan separuh tu macam mana. Separuh tu adalah separuh daripada yang penuh. Konsep pecahan lah. Jadi untuk tahun 1 ni yang pentingnya ialah konsep asas. Jadi di sini kita tekankan kepada konsep asas, termasuk juga operasi-operasi asas sebelum mereka pergi kepada tahun 2 dan 3 dan seterusnya lah. Sebab daripada kajian kita, dapatan kita kan, jika murid tidak menguasai matematik di peringkat asasnya, so mereka ni kurang yakin untuk mengikuti matematik di peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita tekankan kepada asas-asas tersebut di tahun 1. So kalau tuan dan rakan-rakan di rumah boleh tengok MOBIM kita nanti kan, ada banyaklah aktiviti di sini yang lebih kepada penguasaan asas untuk tahun 1. Kalau saya boleh tambah lagi okay, contohnya nak menambah operasi nombor bulat hingga 100. Untuk murid tahun 1 kita tak boleh terus ajar kepada 100. Dia mesti berdikit-dikit lah. Kena belajar 20 dulu untuk tambah sehingga 20 contohnya. Kemudian bila dah mahir tambah hingga 20, tambah hingga 50. Bila dah mahir sampai 50, barulah kita tambah hingga 100. So pendekatan tersebut kita nyatakan dalam MOBIM ini. Jadi kalau berbalik pada soalan Cik Syarkawi tadi, macam mana ibu bapa nak bantu kan, so boleh ikut strategi yang kita atur kat sini lah. Itu salah satunya bagaimana dia memudahkan ataupun mengatasi masalah kurikulum berat dan sebagainya tadi. Sementara kita nak tunggu kepada kurikulum baharu tu, Cik Syarkawi. Satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan dan juga pencerahan daripada Hajah lah. Kalau kita lihat kepada modul bimbingan ataupun MOBIM, ada matematik, ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan juga sains. Apakah ini mata-mata pelajaran yang dilihat begitu penting sebenarnya untuk mendapat yang mungkin akan membangkitkan minat pelajar-pelajar anak-anak kita di tahun 1 nanti? Ya, betul. Sebenarnya Syekh Syarkawi, kalau kita lihat jangka panjang, kita juga menekankan tentang
minat dan pelibatan murid untuk aliran sains di peringkat menengah, di peringkat universiti. Jadi untuk mengikuti aliran sains ini, sains, matematik dan bahasa ni mereka perlu kuasai. Sebab data kita menunjukkan kurangnya penguasaan dalam bidang-bidang ini menyebabkan mereka tak minat lah. Mereka rasa matematik itu susah dan sains itu susah. Jadi kalau kita boleh mantapkan penguasaan asas tersebut, insya-Allah kita boleh meningkatkan minat mereka dan jati diri mereka. Sebab kita lihat murid ni, jika jati diri mereka tak kuat, maksudnya lemah di dalam matematik lah khususnya kan, mereka tak nak ambil matematik tambahan. Matematik peringkat menengah pun dah rasa susah kan. Jadi sebab kita ada data-data yang dikongsi daripada UKM, universiti-universiti yang menunjukkan bahawa jika penguasaan murid, penguasaan asas tersebut kukuh dan mantap, mereka akan yakin dan memang nak mengambil di peringkat menengah lah, mengikuti aliran sains. Sebab itu MOBIM kita ni, kita gunakan pendekatan yang mesra murid dari peringkat tahun 1 lagi. Menggunakan pendekatan yang kita sebut tadi lah. Harapan dan juga keyakinan daripada Kementerian Pendidikan sendiri, apakah melalui modul bimbingan ataupun MOBIM ini sendiri, ianya akan berjaya untuk mencapai matlamat yang ingin dicapai sebenarnya? InsyaAllah harapan kita ialah dengan MOBIM ini, masalah ataupun isu seperti tak cukup peruntukan waktu, kan, kandungan kurikulum terlalu berat ataupun tak sesuai dengan umur murid, boleh diatasi sementara kita nak menunggu kurikulum baru. Dalam kurikulum baru kita dah aturkan tajuk-tajuk tersebut agar lebih baiklah pada masa hadapan. Jadi harapan kita, jika kita harap guru boleh menggunakan MOBIM ini dan berkreatiflah, janganlah ikut semua sekiranya tak sesuai dengan murid kan. Sebab guru ni dia tahu keupayaan murid mereka sendiri. Jadi mereka boleh ubah suai, boleh olah cadangan-cadangan di dalam ini supaya sesuai dengan murid-murid mereka. Termasuklah juga penggunaan bahan-bahan maujud yang kita cadangkan. Sekiranya sekolah tersebut tak ada bahan yang kita nyatakan kat sini, so mereka boleh adaptasi lah, boleh ubah suai apa yang ada di sekeliling mereka. Sebab dan kita juga sediakan QR code. Ada QR code di sini yang membawa guru kepada bahan-bahan rujukan tambahan. Contohnya kita ada video ataupun lembaran-lembaran kerja yang untuk pengayaan ataupun pemulihan pun ada. Jadi kita harap guru gunakan bahan-bahan yang ada di sini bagi membantu mereka melaksanakan kurikulum dengan lebih baik. Ya, sesuatu yang tak boleh kita nafikan, guru memainkan peranan yang cukup penting untuk menjayakan modul bimbingan ataupun MOBIM ini. Jadi tadi pun kita sentuh tentang pendedahan yang telah pun diberikan kepada guru-guru. Apakah Hajah yakin bahawa guru-guru sebenarnya sudah pun mendapat gambaran yang jelas dan mereka sekarang ini berada pada laluan yang tepat untuk melaksanakan modul bimbingan ataupun MOBIM yang diperkenalkan oleh kementerian ini? Alhamdulillah. Bagus soalan Cik Syarkawi ini. Dari segi keyakinan tu saya nak kongsi sedikit beberapa kejayaan yang kita, bukan kejayaan, feedback lah maksudnya, sebab dia baru saja dilaksanakan Mac sampai ke sekarang ni belum cukup setahun lah, mungkin dalam 6 bulan ataupun 7 bulan macam tu. Jadi kita ada hubungan yang baik dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. So maklum balas yang kita terima ialah, contoh nak bagilah dekat sini, guru yang bukan option. Guru option, contoh di Labuan maklumat ni, guru option pendidikan seni visual. Tetapi dia diminta mengajar sains tahun 1. Biasalah Cik Syarkawi, kalau kita pergi sekolah, kalau ada kekosongan di mana-mana tu, maka kita kena mengajar mata pelajaran tersebut. Jadi guru option pendidikan seni visual, dia tak ada pengetahuan tentang sains untuk tahun 1. Tetapi guru ini telah mengikut cadangan di dalam MOBIM sains tahun 1 ni beberapa bulan sehingga kita kumpulkan maklumat ini, maka didapati murid mereka seronok belajar sains ni dan guru tu sendiri pun belajar macam mana sains ni sebenarnya. So kita adalah video dan juga gambar-gambar daripada guru ini menunjukkan bahawa MOBIM ni nampaknya membantu. Bukan saja guru yang memang option sains, tetapi bukan option pun mereka boleh mengajar. Kemudian satu lagi contoh, guru relief. Cik Syarkawi tahu bila kat sekolah kalau tak ada guru tak boleh masuk kelas, maka guru lain akan masuk. Jadi guru yang masuk ni mereka bawa MOBIM, MOBIM sains ke matematik, dan mereka gunakan lembaran kerja yang ada dalam ni untuk murid-murid tersebut. Dan maksudnya ruang masa relief itu
dapat dimanfaatkan untuk kandungan tersebutlah. Menarik. Okey, kita sebenarnya hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Mungkin tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa yang mencemburui kita sebenarnya, Ja. Jadi seruan Hajah di penghujung ini. Silakan, Ja. Okey, terima kasih. Ya. Saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada guru-guru kita, Cik Syarkawi. Ya. Sebab Mobim ni dibangunkan oleh guru bersama pensyarah-pensyarah APG. Jadi guru yang bina Mobim ini untuk guru. Jadi kita di kementerian harap guru-guru gunakanlah Mobim ini untuk menambah baik pelaksanaan kurikulum kita. InsyaAllah dengan cara itu kita akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid-murid. Mereka bukan saja seronok bermain ataupun mengikuti aktiviti, tapi mereka juga belajar. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Hajah Nuraidah Nordin kerana studi bersama kami di segmen pertama Ruang Bicara hari ini. Dan saya tak puas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan. Jadi mungkin Hajah akan dapat datang lagi bersama kami di program Ruang Bicara ini, terutamanya untuk melihat tentang sejauh mana Mobim ini telah berjaya mencapai matlamat yang diinginkan. Jadi terima kasih banyak-banyak Hajah, dan kepada anda juga. Saya ingatkan lagi anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di program Ruang Bicara ini, kerana kita ada lagi isu yang menarik yang akan kita kongsikan bersama anda. Kita berehat seketika, jumpa lagi Ruang Bicara bernama TV. Selamat menyambut Hari Deepawali daripada kami di Bernama. Selamat menyambut Hari Deepawali daripada kami di Bernama. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். Melalui kerjasama kita dengan Arab Saudi khususnya dan UAE, dipersetujui supaya kedua-dua negara termasuk Mesir dijadikan hub untuk kita meningkatkan ekspor ke negara-negara di Afrika. UAE ketika ini adalah pelabur terbesar Malaysia dari Asia Barat. Dan pelaburan